Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 6 dan video ini bertajuk Cara Berdakwah kepada Golongan Kanak-kanak. Dakwah merupakan istilah yang khusus dalam Islam. Ia merupakan satu kewajipan yang dipertanggungjawabkan ke atas setiap Muslim yang mempunyai kemampuan dalam sebarang bentuk dan dalam setiap kesempatan. Dakwah adalah tugas asasi bagi setiap umat Islam untuk menyeru, mengajak, menyampaikan dan memperkenalkan kepada manusia mengenai ajaran agama Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Sungguhnya merekalah orang-orang yang beruntung. Dakwah juga tidak terhad kepada golongan dewasa sahaja. Bahkan berdakwah kepada golongan kanak-kanak juga mempunyai kepentingannya yang sendiri. Siapakah golongan kanak-kanak ini? Dari sudut istilah, ia membawa maksud suatu ciri yang dikaitkan dengan seorang manusia semenjak kelahiran sehinggalah dia bermimpi, iaitu akil baligh. Video ini akan membincangkan kepentingan berdakwah kepada golongan kanak-kanak dan juga cara-cara yang terbaik untuk berdakwah kepada golongan kanak-kanak ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaAllah saya akan sambung mengenai kepentingan berdakwah kepada kanak-kanak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berpesan yang bermaksud, didiklah anak-anak kamu supaya mereka boleh hidup di zaman yang amat berlainan sekali dengan zamanmu. Pesanan daripada Sayyidina Ali ni sangat dekat dengan zaman kita yang sekarang, yang kita boleh lihat anak-anak muda banyak dipengaruhi oleh serangan-serangan pemikiran ataupun ideologi-ideologi dari barat, antaranya hedonisme, pluralisme, sekularisme dan macam-macam lagi ideologi-ideologi yang akhirnya akan menyebabkan akidah kanak-kanak ataupun anak-anak muda kita semakin terpesong. Jadi amat pentinglah untuk kita berdakwah kepada kanak-kanak supaya kita dapat menyemai akidah dalam kanak-kanak kita. Hal ini adalah supaya kanak-kanak kita akan mempunyai akidah yang mantap di samping mempunyai pemikiran ataupun ilmu yang tinggi, insya-Allah. Antara kepentingan lain untuk berdakwah kepada kanak-kanak ialah dapat mencorak peribadi dan akhlak yang kukuh sejak kecil. Pendidikan perlu dilakukan sejak awal pembesaran. Ini kerana kanak-kanak lebih mudah dibentuk berbanding dengan orang dewasa. Anak-anak dilahirkan dengan mempunyai fitrah untuk menerima kebaikan dan keburukan. Jadi peranan ibu bapa adalah untuk mendorong anak-anak melakukan kebaikan serta mendidik dengan cara yang betul. Berdakwah kepada kanak-kanak juga dapat membentuk generasi yang mempunyai jati diri dan pendirian yang kuat. Selain itu, dakwah kepada kanak-kanak juga penting kerana ilmu mempunyai kuasa untuk mengubah minda, cara hidup serta pandangan individu. Jadi cara hidup seseorang individu adalah asas kekuatan sesebuah generasi atau tamadun. Dengan menerapkan nilai-nilai keagamaan sejak kecil, individu dapat membezakan perkara yang baik dan buruk serta dapat memberi sumbangan kepada peradaban masyarakat. Jadi dalam sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu adalah kewajipan ke atas setiap orang Islam. Jadi ini menunjukkan bahawa kewajipan menuntut ilmu bukanlah eksklusif kepada golongan tertentu sahaja. Bahkan kewajipan tersebut adalah ke atas seluruh umat Islam. Maka kanak-kanak juga termasuk di dalam kalangan yang perlu dididik. Jadi cara berdakwah kepada golongan kanak-kanak yang pertama ialah penampilan fizikal pendakwah. Apakah yang dimaksudkan dengan penampilan fizikal? Penampilan bermaksud perihal usaha yang menampilkan atau mengemukakan seseorang. Fizikal pula bermaksud badan atau jasmani. Jadi penampilan fizikal bermaksud rupa paras seseorang, yang dimaksudkan juga sesuatu usaha yang menampilkan rupa paras luaran seseorang dalam berinteraksi. Daripada satu buku yang telah saya baca bertajuk Psikologi Sosial, penulis Ma'ruf Ridwan, dia ada menyatakan bahawa daya tarikan fizikal merupakan salah satu unsur penting diri seseorang untuk mendapat maklum balas dari orang lain. Jadi ianya sangat penting untuk menarik minat golongan kanak-kanak dengan cara pendakwah memakai baju kostum ataupun maskot yang terkenal untuk menarik minat kanak-kanak yang sebenarnya sangat susah fokus. Jadi apabila mereka melihat pendakwah memakai pakaian tersebut, mereka akan rasa tertarik dan lebih fokus dengan isi-isi yang ingin disampaikan oleh pendakwah. Jadi cara berdakwah itu akan jadi lebih berkesan. Seterusnya, saya akan menerangkan secara ringkas tentang cara kedua untuk kita berdakwah kepada golongan kanak-kanak. Jadi cara kedua adalah dengan kita haruslah sentiasa bersifat lemah lembut dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang lembut sahaja apabila kita berdakwah dengan kanak-kanak.
Seperti mana yang kita tahu, Rasulullah SAW, dakwah beliau diterima disebabkan beliau sentiasa berlemah lembut apabila berdakwah. Beliau tidak pernah langsung mengeluarkan kata-kata yang kesat ataupun meninggikan suara ataupun berkasar, bermasam muka ataupun membuatkan gaya yang menakutkan orang yang beliau berdakwah. Oleh sebab itu, cara beliau membuatkan kita lebih memahami, kita lebih gemar untuk mendengar apa yang cuba disampaikan. Begitulah juga kita dengan kanak-kanak, kita perlulah berlemah lembut dengan mereka. Seterusnya, jika kita mahu kanak-kanak untuk lebih mendengar, untuk lebih menarik perhatian mereka, kita juga bolehlah menyampaikan secara bercerita. Contohnya kita bercerita dengan menggunakan intonasi ataupun nada suara yang sesuai dengan jalan ceritanya. Dengan itu, kanak-kanak akan lebih gemar untuk mendengar dan mereka akan lebih memahami apa yang kita cuba sampaikan kepada mereka. Dengan cara itu, dakwah kita akan berjaya lah untuk disampaikan kepada golongan kanak-kanak. Cara seterusnya adalah melalui pendekatan secara al-aqli atau kita panggil sebagai pendekatan secara berfikir. Jadi pendekatan ini dia merangkumi pelbagai proses bagi manusia untuk berfikir mengenai sesuatu perkara. Khususnya untuk kita berdakwah kepada kanak-kanak, cara ini mungkin lebih efektif kerana kita tahu pada usia kanak-kanak, perasaan ataupun sifat ingin tahu dalam diri mereka ini sangat tinggi. Jadi kita boleh gunakan kelebihan ini untuk berdakwah dan juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berfikir mengenai sesuatu perkara. Sebagai contoh, dalam proses berdakwah itu kita boleh beri peluang kepada kanak-kanak tersebut untuk berfikir yang mana satu yang buruk ataupun yang mana satu yang baik, dan juga kita boleh membantu mereka untuk membuat keputusan yang betul. Selain itu, pendekatan ini juga boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk, sebagai contoh perbincangan, diskusi dan juga dialog. Jadi selain kita dapat berdakwah kepada kanak-kanak, kita juga dapat membantu untuk menghasilkan pemikiran yang lebih luas dan juga pemahaman yang lebih jelas mengenai sesuatu perkara yang cuba kita sampaikan kepada kanak-kanak tersebut. Oleh itu, pendekatan yang menjurus kepada pergerakan mindah dan juga mendorong kepada proses berfikir, pemerhatian dan juga mengambil iktibar ini amat sesuai untuk kita gunakan dalam golongan kanak-kanak, terutama sekali bukan sahaja dalam proses berdakwah, malah dalam proses menyampaikan ilmu dan sebagainya. Kesimpulannya, dengan ini jelaslah bahawa berdakwah kepada golongan kanak-kanak adalah penting dan dakwah yang dilakukan perlulah mengikut panduan dan cara yang betul. Kanak-kanak adalah masa depan agama Islam ini, justru perlulah kita persiapkan mereka dengan cara yang terbaik. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.